Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu kembali dalam My Quran Time, baca faham amal. Setelah kita menyambung surah Yunus, setelah menyambung juz yang ke-11 bermula pada Jumaat yang lepas, kami doakan pada tuan-tuan terus berbahagia dengan Al-Quran, terus mengisi masa yang ada ini kita bergembira dengan Al-Quran, dan alhamdulillah pada hari ini kita terus bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Alhamdulillah, sihat alhamdulillah Ustaz ya. Kita gembira sekali Ustaz ya, kembali menyambung perkongsian kita di My Quran Time yang dirindui ya, dan alhamdulillah kita terus menghargai. Rupanya ada juga pengalaman Ustaz ya, pengalaman bila tak bersama dengan Quran ini, boleh baca sebenarnya ya, tetapi bila kita dapat tadabbur, dapat memahami dengan lebih mendalam, bila hilang sekejap ya, lain macam dia punya gundah gulananya itu tadi. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita ingin teruskan ya dengan surah Yunus ayat yang ke-54 pada halaman 215. Mari sama-sama kita saksikan sinopsis bagi halaman ini. Bermula daripada ayat 54 hingga ayat 56, Allah menceritakan tentang betapa benarnya azab yang sebenarnya mahu ditolak oleh orang-orang yang mensyirikkan Allah ataupun yang kufur kepada Allah, dan janji Allah itu benar ya. Satu adalah azab, satu lagi adalah tentang janji Allah yang kita akan lihat pada ayat 56 nanti. Dan kemudian kita akan melihat kepada maksud dan tujuan Al-Quran Al-Karim diturunkan. Ada 4 fungsi, ada 4 tujuan yang kita akan lihat pada ayat 57, 58 yang penting, dan kemudian kita melihat pada ayat 59 pengingkaran bagi orang musyrik yang telah menghalalkan dan mengharamkan binatang, makanan tanpa asas di dalam panduan wahyu. Diikuti di hujung itu ilmu Allah meliputi semua urusan hamba-Nya serta semua makhluk, yang akhirnya kita kena kuatkan ketauhidan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah surah Yunus. Sebagaimana yang kita bincang sebelum ini, surah Yunus ini adalah reset button. Reset button. Selepas kita lihat kepada 10 juzuk sampai ke surah At-Taubah Ustaz ya, cerita pasal perang, peraturan, solat apa sebagainya, masuk surah Yunus, kemudian surah Hud, surah Yusuf ini kembali balik membina iman kita. Kadang-kadang kita dah bergerak laju, kita ingatkan kita ni dah okey, rupa-rupanya ada something kan yang perlu kita baiki dalam hidup kita seharian. Jadi Ustaz, hari ini macam mana, apa khabar? Ustaz, alhamdulillah semua serak-serak sikit Ustaz. Serak ya Ustaz. Serak-serak sikit tapi insya-Allah mudah-mudahan dapat terus bersemangat dengan Al-Quran insya-Allah. Dan kita pun telah kita nak mengajak sahabat-sahabat Al-Quran semuanya agar terus patuh Ustaz. Betul. Terus patuh dengan apa juga saranan yang telah diputuskan oleh ulil amri kita. Dan juga bagi akak-akak ataupun makcik-makcik lah, makcik-makcik, pakcik-pakcik yang barangkali dah dapat jadual vaksin tu Ustaz. Jangan kadang-kadang ada rasa takut ke ataupun tak pasti dan sebagainya. Itu sudah dijelaskan oleh pakar-pakar perubatan kita dan juga ilmuwan-ilmuwan kita. Jadi teruslah untuk kita berikhtiar, berusaha, dan selebihnya kita berserah kepada pemilik kita Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah.
Jadi Ustaz, kita nak teruskan pada hari ini dengan halaman 54 ataupun ayat 54 hingga ayat 58. Jom kita sama-sama tuan-tuan yang berada di depan kaca TV, adik-adik yang mungkin sekarang ni masih bercuti, jom kita baca sama-sama. Ini adalah satu perkara yang amat berharga. Nanti kita akan lihat kepada ayat 58 nanti Allah beritahu tentang rahsia ini. Jom ayat 54 bersama Ustaz Tarmizi. Masya-Allah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Khususnya tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian. Betul, setuju sangat kata Ustaz Fazrul tadi. Kalimah falyafrahu di ayat yang ke-58 nanti. Tak sabar. Jadi kita baca dulu ayat 54 sehingga ayat 58. Kita cuba permulaan ini dengan taranum murattal bayati insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 54 hingga ayat 58 sebentar tadi. Terima kasih Ustaz. Ya, macam sikit. Mencabar sikit. Jadi saya harap Ustaz, penonton-penonton semua, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya dapat dengar dengan jelaslah. Sebutan dan juga ayat-ayat yang kita baca itu, sebab biasanya perhatikan gerakan mulut tu antara elemen lelaki tu kan. Kita tengok mulut guru, tapi tak apalah, maksudnya perhatikan ni. Perhatian mana kena fokus betul pendengaran kita tu, dan kalau boleh ada ulangan nanti. Kita kena buat pengulangan dalam bacaan kita. Mungkin selepas ini kita boleh dengar balik
ataupun sesi ulangan nanti, perhatikan balik bacaan. Masya-Allah, insya-Allah. Jadi alhamdulillah ya, memang berbeza sikit Ustaz ya dalam keadaan norma baru ini. Tapi tetap tidak mengganggu semangat dengan Al-Quran. Oh, masya-Allah ya. Jadi ini petanda bahawa kita ini serius ya, sebagaimana Allah nyatakan pada ayat 54, dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentulah dia rela menebus dirinya dengan semua itu. Ya, dalam ayat yang kita dah bincang semalam, sebenarnya azab Allah ini memang benar, ya, memang benar berlaku. Perkara ini perkara ke depan. Allah beritahu awal-awal agar kita bersedia, dan Allah menyatakan peristiwa pada masa akan datang, orang-orang yang menzalimi diri, yang berbuat dosa, yang berbuat jenayah dalam kehidupan ini, kalau apa sahaja ada di bumi, ma fil ard, maksudnya apa yang dia nampak, ya, dan juga ada benda di bumi ini yang kita tak nampak. Apa sahaja, emas ke, permata ke, segala kekayaan yang ada, kalau itu milik dia, dia sanggup untuk laftadat bih, iaitu untuk menebus, jadikan sebagai tebusan. Pasal di dalam satu mahkamah contohnya, mungkin seseorang itu boleh diampunkan, diberi syafaat, tetapi bila tak ada orang nak menebus ataupun nak menjadi syafaat kepada dia, maka dia kena bayar sendiri Ustaz ya, dia bayar tebusan. Dia kata kalau katakan semua apa yang ada di dunia ini dia perlu tebus untuk mengelakkan daripada azab itu, dia akan buat. Tetapi Allah menyatakan wa asarun nadamata lamma raul adab, ya, mereka akan rasa amat menyesal kepada apa yang telah berlaku, tetapi nasi sudah menjadi bubur. Nasi jadi bubur sedap lagi Ustaz. Betul. Kalau kita pergi makan kat kedai fast food ke kan, sedap tu. Macam ya. Tetapi kalau katakan ini bukan nasi jadi bubur, tapi nasi ini sudah jadi basi busuk, ya. Kerana apa? Kerana tidak boleh dipatah balik kepada dunia. Wa qudiya bainahum bil qist. Allah menerangkan kepada kita bahawa pengadilan Allah itu adalah amat adil, wahum la yuzlamun, mereka tidak akan dizalimi. Mengapa? Kerana di dunia ini tuan-tuan, kadang-kadang mungkin ada Ustaz ya, kadang-kadang ada orang yang dia buat silap, ya, tetapi orang lain yang kena, kan, ataupun ada orang yang dia dah memang buat jenayah tetapi dia tak kena dekat dunia ini pasal dia ada geng. Dia boleh bayar, ya, kepada hakim ke, dia bayar pada orang ini, bayar pada itu, akhirnya dia lepas. Masya-Allah. Di akhirat nanti Allah kata wahum la yuzlamun, mereka tidak akan dizalimi walaupun sedikit pun, kerana Allah mengadili dengan bil qist. Ini adalah panduan untuk kita, ya, untuk kita reset balik kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita mengambil ringan terhadap segala amalan dalam kehidupan kita. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard, iaitu Allah lah milik segala-gala yang ada di muka bumi ini, milik Allah. Ala inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah itu pasti. Jadi ada dua perkara. Satu, milik Allah segala apa yang ada di muka bumi ini, ya, dan yang keduanya adalah di sebalik itu, yang nampak adalah muka bumi Ustaz ya, ataupun di bima sakti yang besar ini. Tetapi yang tak nampak adalah janji Allah. Subhanallah. Janji itulah yang kadang-kadang kita kan kalau dengan anak, kita anak dengan ayah. Tetapi yang menjadikan sesuatu itu lebih berharga kalau ada janji. Janji itulah, kalau dah janji nak pergi bercuti, kan. Lepas tu kalau tak dapat cuti, nanti anak tu akan minta. Tetapi kalau kita ni mungkin kita cakap bahawa ada cabaran. Satu hari nanti insya-Allah harapnya ada ruang untuk pergi bercuti, pergi balik kampung dan sebagainya. Tetapi kalau katakan ada janji, buat-buat tak tahu, kan, ataupun kita rasa macam tak penting, sebenarnya Allah cakap walakinna aktsarahum la ya'lamun, ramai sebenarnya yang tidak mengetahui tentang perkara ini. Apa kesan kepada kita tuan-tuan? Menceritakan bahawa Allah lah pemilik langit dan bumi dan janji Allah itu benar. Pasal ramai tak tahu, peranan kita adalah beritahu. Ya, mak ayah kena beritahu bahawa janji Allah ini benar kalau kamu tak sembahyang contohnya. Kalau kamu baca Quran, nanti Allah bagi banyak pahala. Di dunia ini lagi Allah bagi macam-macam keberkatan, sampai di akhirat nanti kamu akan naik ranking. Tahap di syurga nanti. Kena beritahu janji-janji yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Agar apa? Agar kalau ada satu perkongsian Ustaz ya, dia kata dalam keluarga ni, kalau nak bina keluarga, jangan cakap selalu abah kamu marah nanti. Jangan guna selalu perkataan itu. Ataupun cakap mak dah berapa kali ingatkan kamu, kamu tak nak dengar cakap mak ke? Kalau kita bergantung pada mak ataupun ayah, kita akan jadi penat dan lelah. Tapi kalau kita kata Allah dah cakap dalam kalau kita solat ini, Allah akan bantu kita, kan. Jadi bila anak itu mendengar, dia tak rasa macam
ayah dan mak dia segala-galanya. Dia akan rasakan Allah segala-galanya, dan itu adalah seruan daripada ayat 55 bahawa ramai tak tahu, kita kena jadi orang yang menyebarkan kefahaman itu. Disambung pada ayat 56, huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Dialah yang menghidupkan, yang mematikan, dan kepadanya lah tempat kembali. Jadi ini adalah hakikat yang kita boleh tengok pada setiap hari, Ustaz. Pada zaman sekarang ini lagilah nombor tu keluar sebiji dekat atas skrin. Orang siap share lagi. Betul. Bahawa ada orang yang share nombor 6,000, 7,000 itu tandanya sama ada dia sembuh, alhamdulillah, terus hidup. Betul. Ataupun kalau tak sembuh, akhirnya menjadi sebahagian daripada perangkaan statistik 2,000 lebih orang yang sudah meninggal. Jadi perkara ini dia menjadi lebih real pada zaman ini. Ya, sebenarnya sebelum ini pun sama juga, Ustaz. Ya, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Tetapi pada waktu ini bila ada seorang yang daripada satu organisasi, Ustaz, dia berkongsi ayahnya meninggal kerana COVID. Masya-Allah. Dia tak dapat jumpa ayah dia. Allahuakbar. Dan ini adalah satu peringatan daripada ayat 56. In the end, ya, pada akhirnya kita akan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ambil serius tak tentang peringatan daripada Allah? Kalau kita ambil peringatan ini, maka ayat 57 itulah yang akan menyebabkan hati kita akan terus hidup. Bukan sekadar kita dihidupkan, ya, dalam hidup kita ini, tetapi hati kita kena dihidupkan sebagaimana kalau kita tengok dalam ayat 55, yang fizikalnya adalah langit bumi, yang dalamannya adalah janji Allah. Bila kita tahu bahawa kita ni dihidupkan, dalaman kita juga perlu dihidupkan dengan apa? Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Wahai manusia, telah datang yang pertama apa? Mau'izatum mir rabbikum. Namanya adalah nasihat, Ustaz, ya. Subhanallah. Mau'izah ni dia berbeza sikit dengan perkataan wasiah ke, ya. Mau'izah ni adalah satu peringatan yang mendalam, yang terkesan pada emosi kita. Oh, subhanallah. Jadi itu sebabnya ini adalah Allah kata mau'izatun mir rabbikum, yang memberi kesan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada masa kita mungkin kalau ditegur, Ustaz, ya. Ada orang tegur, kalau sebelum ni pun saya ada pengalaman awal-awal dulu PKP kan, orang suruh pakai face mask. Kadang-kadang kita buka kan. Betul. Bila orang tegur kita kata alah macam baik sangat. Kan? Ya. Ataupun kalau katakan orang suruh buat itu, buat ini kan, kita rasa macam pasal nasihat itu datang daripada manusia. Betul. Dalam rumah tangga contohnya, bila si isteri nak tegur suami akan rasa lain macam tu kan. Tetapi sebenarnya kalau kita nak menyelesaikan isu di peringkat keluarga, di peringkat organisasi, di peringkat negara dunia ini, kita perlukan mau'izatum mir rabbikum. Ya. Kalau seseorang itu bersedia membuka dirinya kepada nasihat daripada Allah, itu yang pertama yang dapat daripada Quran, maka yang kedua dia dapat apa? Dia dapat syifa. Macam orang sakit, Ustaz, kan, pergi jumpa doktor cakap, okey, kamu ni sakit ni kan. Kamu lepas ni kena makan ubat. Makan ubat tu penawarlah. Tapi kalau awal dia tak terima nasihat, kamu ni nampaknya suka minum gula ya. Kurang minum air. Tak adalah saya minum air. Kan. Suka minum gula. Tak ada. Kalau kita pertama kali sahaja nasihat kita dah tak nak terima, bila si doktor nak bagi ubat tu kita rasa tak payahlah doktor. Makan ubat ni kan. Apatah lagi bila doktor cakap wahuda, iaitu kamu kena makan ini sayur banyak, air kosong banyak, yang minum bergula ni sekali satu hari tu satu cawan yang gulanya begini. Kita kalau sudah ambil penawar itu, kita rasa dah lega sedikit, kita akan selepas itu berubah mengikut hidayah tersebut. Selepas itu apa jadi? Badan kita jadi segar, badan kita jadi sihat. Kita mendapat kasih sayang ataupun rahmat daripada Allah SWT kerana melalui fasa 4 ini yang sebenarnya ada di dalam Al-Quran yang kita baca pada hari ini, tuan-tuan, ya. Jadi siapakah yang mendapat manfaat paling besar daripada Al-Quran? Allah beritahu di hujung, ya. Awal itu Allah kata wahai manusia. Tapi di hujung itu warahmatul lil mukminin, pasal ada manusia yang dia tak terima nasihat. Bila nasihat tak terima, dia tidak akan dapat penawar. Dia tidak akan dapat penawar. Pasal penawar ini hanya nak makan ubat bila dah terima nasihat, Ustaz. Subhanallah. Lepas tu bila nak sampai dapat rahmat itu hanya bagi orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah ayat 57 membawa kita kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita saksikan. Iaitu perkataan pilihan kita nadima, iaitu maksudnya menyesal 7 kali,
berulang di dalam Al-Quran, dan kita lihat tadi pada ayat 54 hakikat tentang orang yang melihat kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman sekarang kita sudah pun melihat azab Allah di dunia ini sedikit, ustaz ya. Sedikit Allah beri dengan Covid ini pun kita sudah banyak menyesal kerana kita tidak menjaga SOP. Kesannya negara kita jadi begini kan. Awal dulu kita okey, tapi kita ni. Tapi tak apalah, kita diberikan fasa kedua ini kita jadi lebih serius, tapi jangan sampai kita menyesal di akhirat nanti. Sampai di sana nanti apa ustaz? Bukan sekadar nasi jadi bubur, nasi jadi basi. Tidak boleh dipindahkan balik ke atas muka bumi ini. Jadi ini kita sudah berbincang sehingga ayat 57. Nak minta ustaz baca sekali lagi ayat 57 ustaz. Kerana ini adalah seruan pada adik-adik yang berada bersama pada hari ini. Inilah antara 4 fungsi Al-Quran yang amat berharga. Ayat 57. Terima kasih ustaz. Kita baca tuan-tuan sahabat Al-Quran sekali lagi ayat 57. Kita cuba bacaan mujawad insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم قد جاءتكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitu ayat 57. Bagi tuan-tuan yang berada di online, tuan-tuan boleh typekan di bahagian komen itu, jom dapatkan penawar. Ya, jom dapatkan penawar untuk apa? Untuk sudur, untuk hati. Kita ingat bahawa qalb itu hati, juga hati. Sudur ini juga satu hati, tapi bahagian yang lebih luas. Allah akan jaga kawasan hati kita agar qalb dan juga fuad, perasaan kita dan juga lub kita tidak terganggu. Typekan jom dapatkan penawar dengan kita belajar Al-Quran. Kita kembali berhad, kembali My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Husaini bin Mahmur. Jom sahabat-sahabat semua kita daftar untuk pengambilan vaksin. Sama-sama kita jaga SOP. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat segala wabak penyakit yang berada di muka bumi ini. Jangan lupa ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita kembali dalam My Quran Time pada hari ini Ustaz ya. Tadi peringatan untuk kita berusaha berusaha mendapatkan vaksin sebentar tadi sebagai satu kesungguhan untuk kita sama-sama memohon pada Allah Subhanahu taala. Tawakal kita adalah dengan kita berusaha ya. Dan bagi tuan-tuan yang sudah mendaftar, tunggu bilakah temu janji. Yang sudah mendaftar, jangan pula rasa macam tak datang kot. Okay? Pasal saya pun ada perasaan gitu juga Ustaz ya. Rasa macam nanti tengok dulu orang lain kan. Tapi alhamdulillah sebenarnya bila kita merujuk ya kepada orang yang pakar ya, bahagian perubatan, bahagian agama untuk halal dan juga
keselamatan itu, maka insya-Allah itulah usaha kita untuk kita menggantungkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak menyambung Ustaz. Ya Ustaz, alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul dah ambil dah. First vaksin yang pertama. Ya. Saya masih menunggu. Mudah-mudahan ada tu tersenarai cepat sikit je. Insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah, sebab ikhtiar kita, sebab kita nak bersama dengan Quran lagi ni, banyak lagi kita nak belajar. Ya, macam kita nak pergi ke umrah haji tu kan, kena ambil vaksin kan. Jadi lebih kurang ya, mungkin pasal orang saya dulu pun rasa macam teragak-agak tu pasal perkara baru. Ya, perkara baru dan nanti masuk dalam tubuh badan nanti jadi apa pula kan. Jadi okey, tapi alhamdulillah setakat inilah. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang kasih Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, seperti biasa kita ingin menyambung kembali ulang kaji tajwid kita, dan kita nak kongsi hari ini ataupun kita nak ulang kaji hari ini. Kalau orang Terengganu kata kita apa nama Ustaz Fah, kita panggil perangat. Orang Terengganu panggil perangat, nak perangat balik. Nak bagi hangat balik, mana nak peringat balik. Itulah kita nak kongsi hari ini, ikhfa haqiqi, tapi kita nak fokus kepada contoh-contoh dia dalam halaman yang kita baca hari ini. Itulah halaman yang ke-215 ini. Mari kita saksikan beberapa contoh praktikal ikhfa haqiqi dalam halaman 215 ini. Antaranya pada ayat yang ke-54, iaitulah atas sekali, walau anna likulli nafsin zalamat, tanwin baris bawah, tanwin bertemu dengan huruf dha, salah satu huruf ikhfa kan, nafsin zalamat. Okey, satu. Kemudian yang kedua pada ayat yang ke-59 kita akan melihat pada anzala ma anzala, nun mati bertemu dengan zai kan, nun mati bertemu dengan zai, dengung dua harakat, anzala, itu yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga kita lihat lagi ayat yang ke-59 juga, iaitu tanwin bertemu dengan fa, rizqin fa, tanwin bertemu dengan fa, rizqin faja'altum, dua harakat juga, dengung kat situ. Kemudian juga ayat 59 lagi, tanwin bertemu dengan qaf selepas dia, wa halalan qul, wa halalan qul, kat situ kan. Tanwin bertemu dengan qaf, dengung juga dua harakat. Kemudian ayat ke seterusnya, contoh seterusnya ayat yang ke-61, nun mati bertemu dengan qaf, min qur'anin, min qur'anin, dengung dua harakat, nun mati bertemu dengan qaf. Dan contoh yang terakhir juga terletak di ayat yang ke-61 pada kalimah min dhalik, wala asghara min dhalik, iaitulah nun mati bertemu dengan zal, nun mati bertemu dengan zal, min dhalik. Tu dia. Jadi ada 6 contoh yang kita perhatikan dalam ayat ataupun dalam halaman 215 ini. Kalau kita perhatikan ke-6 contoh ini, kalau yang huruf tanwin, kalau huruf yang bertanda tanwin tu, dia sama, dia akan baris dia tu tak selari ya. Baris dia tu tak selari. Kalau baris dua bawah tak selari. Kalau baris dua atas pun dia tak selari. Tu antara simbol dia ataupun tanda dia ataupun kita kata formula dia antaranya. Kalau dalam nun mati pula, kalau kita perhatikan ke-6 contoh kita baca tadi, semua nun tu, nun mati tu bertemu dengan huruf ikhfa tu, di atas nun tu dia tak ada tanda. Maksudnya titik nun tu ada, tapi tanda sukun tak ada. Kan? Itu antara tanda juga ataupun formula juga. Kadang-kadang kita lupa yang ni dengung ke tak dengung. Tengok atas nun dia, atas nun dia tak ada tanda lah. Ni dengung. Dengung dua harakat. Nama belum ingat lagi. Lepas PKP ingat insya-Allah. Nama dia ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa ada 15 insya-Allah. Jadi itulah antara 6 kalimah yang kita kongsikan dalam surah Yunus ini dalam halaman 215. Masya-Allah, banyak kali dia berulang Ustaz ya. Banyak sangat. Ya, dan tuan-tuan sudah pun belajar pada hari ini ya. Kita apa Ustaz? Perangat ya. Masya-Allah ya. Masya-Allah. Okey, baik.
Oh, ini kalau alhamdulillah ya, kita teruskan dengan ayat yang ke-59 ya, 59. Kita belum lagi melihat pada ayat 58 Ustaz ya. Betul Ustaz. Ayat 58 ni menarik ya, iaitu bila Allah menyatakan, katakanlah wahai Muhammad, dengan kurniaan Allah dan rahmatnya hendaknya mereka bergembira, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ya, Allah beritahu pasal apa? Siapa yang dapat nasihat daripada Allah, dia istilah qad ja'atkum ini Ustaz ya. Ini adalah perkataan yang datang, nasihat daripada Allah. Bila datang itu macam tadilah, kalau katakan ada orang tu dia tak terima kan kalau nasihat daripada manusia dia, tapi bila seseorang itu dia benarkan nasihat daripada Allah itu masuk dalam diri dia, itu dia bersedia untuk mendapat penawar, bersedia untuk mendapat petunjuk, dia dapat jalan cara nak keluar daripada masalah dan mendapat rahmat daripada Allah SWT. Jadi Allah kata kat sini, ini adalah bifadlillahi wa birahmatih. Ini adalah kurniaan Allah, ini adalah kasih sayang daripada Allah. Fadal ini maksudnya lebih kurang, kalau ada orang waktu PKP ni Ustaz masih lagi boleh beli rumah, boleh beli kereta besar, itu adalah fadal. Ya, fadal daripada Allah. Tapi yang ini Allah kata, kalau seseorang itu dapat Al-Quran, masya-Allah, dapat nasihat, dapat penawar, dia baca Al-Quran ni dia rasa lega, dia rasa dia jelas nak buat apa dalam hidup walaupun dalam keadaan kegalauan macam-macam yang berlaku sekarang ya, maka Allah kata ini adalah rahmat dan kurniaan daripada Allah. Allah suruh falyafrahu. Apa maksud falyafrahu? Dalam Quran Ustaz ya, farah ini sebenarnya banyak digunakan pada tempat yang negatif. Qarun digelar sebagai farah. Ya, wallahu la yuhibbul mufrahin. Allah tak suka kepada orang yang farah ini gembira melampau-lampau sampai dia tak terkawal. Tetapi dalam bab Quran, kalau seseorang itu rasa macam bestnya saya dapat dengar Quran hari ini ataupun saya belajar satu ayat tadabbur pada hari ini, Allah kata falyafrahu huwa khair mimma yajma'un. Ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Orang kumpul kereta, kumpul apa Ustaz, kalau hobi kumpul buku, kumpul stamp, kumpul follower kan. Dia tengok follower dia bertambah. Baru ni ada orang tag saya Ustaz dia tambah dekat Facebook lebih kurang 500-600 orang follower kan. Dia rasa macam seronok juga kan. Tetapi yang ini Allah kata ini lebih baik daripada perkara itu ya. Maksudnya bila tuan-tuan setiap hari dapat ikut satu halaman ya, bila tuan-tuan ada rasa macam tak sabar-sabar nak ikut halaman baru ya, nak dengar daripada penceramah itu, penceramah ini dekat online dan sebagainya, dengar Quran, belajar tajwid, belajar taranum, belajar tadabbur, macam-macam ilmu berkaitan dengan Quran, Allah kata sila bergembira lebih daripada Qarun. Ya. Pasal apa? Pasal kalau katakan kita bertambah duit, kita gembira, bertambah Quran tidak gembira, itu tandanya bab iman itu yang Allah nyata di hujung ayat 57 Al-Mu'minin. Ya, baik. Jadi kita nak teruskan bacaan. Allah mengingatkan lagi kepada kita pada ayat 59 sehingga ayat 61 bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Gembira Ustaz. Gembira. Allah Akbar. Jadi kita harap sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, saya yakin dan percaya ibu, ayah-ayah, akak-akak, abang-abang, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya yang berada di hadapan saya ini, barangkali ada yang, ialah Ustaz kan kadang-kadang ada yang bertanya juga ataupun ada yang menitipkan komen ataupun pesanan di Facebook sebagainya, Ustaz saya belum boleh baca Al-Quran. Betul. Tapi setiap hari tak meninggalkan, ikut sama-sama dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan Allah SWT terus kuatkan semangat dan juga beri kemudahan kepada sahabat-sahabat Al-Quran semuanya untuk kita dapat membaca Al-Quran sebaik yang boleh. Betul. Dan juga berinteraksi, memahami kalam Allah sebaik yang boleh. Inilah hadiah anugerah yang Allah Ta'ala kurnia pada kita di sebalik pandemi ini, sebenarnya sangat-sangat berharga kurniaan yang Allah Ta'ala beri pada kita. Maksudnya apa Ustaz ni? Kadang-kadang ada orang sibuk, dia rasa saya sibuk, saya kena kumpulkan duit, kena kumpulkan itu ini ya. Tetapi sebenarnya jangan lupa ayat 58 ini, sila kumpulkan Quran. Tak kisah sama ada tuan-tuan mendengar, membaca, tadabburnya, kumpulkan sebanyak mungkin. Pasal Allah yang suruh bergembiralah. Dan kesannya nanti kita akan nampak di akhirat tu utamanya, tapi di dunia ni dah dapat Ustaz ya. Dan itu sebabnya kalau boleh kita ada 604 muka surat dalam My Quran Time ni, kalau boleh kumpulkan 604 muka surat. Kalau miss tersebut, semak balik. Jangan rasa macam saya dah tertinggal 2-3 muka surat. Tak apalah, tinggal je lah kan. Saya rasa sibuk, nantilah saya tengok balik semula, ada dekat YouTube. Ya, YouTube ke dekat mana ke. Tapi kalau kita tidak kumpulkan,
dia milik YouTube je. Betul. Ya. Jadi itu perkara penting. Sebab saya pernah perhati gembira ni maksudnya dia barangkali anak-anak dia semua dah besar-besar semua dan tak ada peluang untuk anak-anak yang hafal Al-Quran. Tapi dia mencintai orang-orang ataupun anak-anak yang menghafal Al-Quran. Itu salah satu tanda dia gembira juga dengan Al-Quran. Dia mengangkat orang yang hafal Al-Quran, menjaga dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita terus bergembira dengan Al-Quran yang dikurniakan oleh Allah SWT pada kita ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita terus sambung bacaan kita Ustaz. Tadi kita sampai 58 Ustaz. Kita sambung ayat 59 sehingga ayat 61 dan saya nak cuba ataupun kita nak sama-sama baca sambungan ini dengan Murattal Hijaz insya-Allah. Jom kita sama-sama baca insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum ma لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah ayat 58 hingga ayat 61 daripada surah Yunus, muka surat 215. Alhamdulillah kita membaca, sekali lagi Allah mengingatkan kepada kita Ustaz ya. Qul ara'aitum ma anzalallah ya, iaitu apakah ya, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu lalu kamu jadikan sebahagiannya haram dan sebahagiannya halal. Kalau dalam ayat sebelum ini bercakap tentang Quran, siapa yang turunkan? Allah turunkan sedikit demi sedikit kepada kita dapat nasihat, dia menjadi penawar, masuk lagi ke dalam diri kita menjadi petunjuk, menjadi rahmat kepada diri kita, keluarga kita ya. Maka Tuhan yang sama menurunkan rezeki. Tuhan yang sama menurunkan rezeki, kita ambil rezeki tersebut, tetapi Allah kata, adakah kamu pula faja'altum minhu harama wa halala, iaitu kamu pula yang menentukan halal dan haramnya.
dia lebih kurang kalau dekat dalam satu syarikat Ustaz ya, ketua tu dah bagi dah gaji kan. Lepas tu sila ikut peraturan, yang ini boleh, yang ini tak boleh. Yang pekerja cakap tak. Yang ini boleh. Yang ini bos bukan bos yang salah, saya yang betul. Itu staf kurang ajar. Lebih kurang gitu ya. Jadi di sini Allah nak menyatakan takkan kamu jadi begini kan? Kamu dapat daripada Allah rezeki, tapi kamu tidak ikut kepada peraturan daripada Tuhan yang sama. Kamu sebenarnya pakai rezeki siapa sebenarnya? Sehingga kamu dapat membuat 59 ini ayat Allah menyatakan am 'alallahi yataftarun, kamu yang membuat pembohongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 60 Allah menyambung, dan adakah sangkaan orang yang mengada-ngadakan pembohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah lah benar-benar mempunyai kurniaan yang dilimpahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Kita kena ingat bahawa surah-surah Makkiyah ini banyak bercerita tentang kerasulan, mesej rasul benar, kemudian bercakap tentang alam sekitar dan juga tentang hari kiamat. Jadi dalam ayat ini Allah menyatakan tentang hari kiamat, iaitu Allah akan beri kurniaan di sini, Allah akan beri kurniaan di sana di hari kiamat, walakinna aktsarahum la yashkurun, tetapi ramai manusia tidak bersyukur dia dapat kurniaan di sini, menyebabkan dia sepatutnya dapat kurniaan di sana. Allah nak bagi kita yang terbaik. Betul, Allah nak beri kita yang terbaik, tetapi manusia kalau tidak syukur kepada Allah, dia akan cuba untuk menafikan perkara tersebut. Sebabnya ayat 61 ini memberi semangat kepada kita, iaitu apa sahaja urusan kita, apa sahaja Quran yang kita baca Ustaz ya, dan juga apa sahaja amalan kita, sebenarnya semua Allah saksikan. Iz tufidu nafih, maksudnya tufidu nafih ini adalah dia suka sangat. Betul, macam tuan-tuan suka sangat dengan Al-Quran, bila Quran My Quran Time terberhenti sekejap je kita dah alamak kan. Sebenarnya itu istilahnya tufidu nafih. Sebenarnya tuan-tuan, perasaan tuan-tuan yang membuak-buak itu Allah perhatikan. Allah perhatikan. Ya, kita ada cabaran untuk kita teruskan awal, tapi kita dah kembali semula. Moga-moga perasaan itu terus menerus, jangan berhenti, kerana Allah menyatakan walaupun kecil, besar, yang di langit, di bumi, semuanya tertulis di Kitabim Mubin, dan semuanya itu akan dibalas dengan kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, sama-sama kita saksikan. Yang pertama, berkorbanlah di dunia sebelum terlewat di sana. Merujuk kepada ayat 54, kita tidak mahu jadi orang yang nadamah, menyesal. Yang pertama. Yang kedua, raihlah pelajaran, penawar, petunjuk dan rahmat daripada Quran setiap masa, kumpulkan banyak-banyak setiap hari. Dan yang ketiga, buat sesuatu bersungguh-sungguh mengikut ketetapan Allah, kerana ia akan dinilai. Kalau boleh buat membuat-buat, bila kita buat sesuatu, baca ayat Al-Quran, buat dengan perasaan betul-betul, kerana Allah menyaksikan dan Allah respon kepada amalan kita, bukannya kita sendirian sahaja bersama dengan kebaikan ini. Jom kita berdoa pada Allah, moga Allah izinkan kita menjadi orang yang bersyukur. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu dan ayah kami ya Allah, muslimin dan muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan hati kami hati yang senantiasa bergembira dengan kalam-Mu Al-Quran, gembira membacanya, bahagia menelusuri kefahamannya, diberi kekuatan untuk mengamalkannya ya Allah, memahami isi kandung Al-Quran, lancar lidah kami membacanya ya Allah. Hati yang mana? Hati yang senantiasa rindu untuk bersama Al-Quran. Anugerah agung buat kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, kurnia perlindungan buat sahabat-sahabat kami yang sedang dirawat, kurnia kesembuhan buat mereka juga ya Allah, juga buat kami sekalian ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengurniakan, mengabulkan doa kita pada hari ini tuan-tuan sekalian, dan kita ingin terus menjadi ejen orang-orang yang menggalakkan orang ramai berkumpul mengumpulkan Al-Quran dalam diri masing-masing dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform. Tuan-tuan boleh menyumbang, terus menyumbang dengan penuh kesungguhan, kerana inilah yang akan disampaikan ke seluruh negara kita untuk mesej Al-Quran ini menjadi mesej yang memberi nasihat, menjadi penawar, menjadi petunjuk dan menjadi rahmat pada segenap manusia, insya-Allah. Jadi kita sama-sama terus mencari penawar daripada Quran, dan dalam masa yang sama jangan kita lupakan mencari penawar di dalam kehidupan kita, mengambil vaksin bersama. Jadi begitu Ustaz ya, tahniah diucapkan kepada mereka tuan-tuan yang mengambil keputusan untuk berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bertemu lagi dalam episod akan datang dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Allahumma arhamna bil